Kasih untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Hitam. Berdasarkan kepada kelulusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 hari bulan Mac 2024, keperluan pelesenan ke atas penyedia perkhidmatan pesanan internet dan juga penyedia perkhidmatan media sosial telah diwatakan pada 1 hari bulan Ogos 2024 dan akan berkuat kuasa mulai 1 hari bulan Januari 2025. Sejak April 2024, beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan telah dijalankan, termasuk ByteDance pada 25 hari bulan April, 28 Ogos dan juga 26 September. Meta pada 11 Jun dan juga 18 September. Telegram pada 25 hari bulan April dan juga 23 hari bulan September. Google pada 29 April dan juga 28 Jun. X pada 25 hari bulan April dan juga 16 hari bulan Oktober dan juga Tencent pada 24 hari bulan April dan juga 27 hari bulan Mei. Sesi perbincangan dan libat urus bersama AIC juga telah diadakan di Ibu Penjabat MCMC pada 28 hari bulan Mei 2024. Pihak AIC juga telah mengemukakan maklum balas bertulis pada 26 hari bulan Jun 2024 kepada MCMC. Jadi, dakwaan AIC dalam surat terbuka bertarikh 26 Ogos 2024 bahawa pembangunan kerangka pelesenan tidak melibatkan proses rundingan adalah tidak betul dan tidak benar. Pandangan pihak berkepentingan telah diambil kira melalui beberapa siri rundingan dan libat urus yang berterusan bagi memastikan pembangunan kerangka pelesenan yang komprehensif. Datuk Yang di-Pertua, kerangka pelesenan ini juga bertujuan memastikan accountability semua pihak termasuk penyedia perkhidmatan pesanan internet dan juga media sosial, mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat dan menangani isu-isu jenayah dalam talian serta melindungi pengguna terutamanya untuk kanak-kanak dan mereka yang terdedah kepada kemudaratan dalam talian selaras dengan amalan terbaik global. Dalam hal ini, intervensi kawal selia adalah sangat penting dan tepat pada masanya di mana penyedia perkhidmatan perlu menguruskan operasi mereka dengan lebih baik di Malaysia termasuk menangani secara efektif kandungan mudarat selain memperkukuh sistem dalam mengurangkan jenayah cyber di platform mereka. Sebagai tambahan, MCMC juga telah menjalankan bengkel perbincangan kumpulan berfokus pada 3 hari bulan September 2024 dan juga 4 hari bulan Oktober tahun ini bersama pihak berkepentingan untuk pembangunan kod tata laku penyedia perkhidmatan. Draft kod tata laku sedang dimutamatkan dan akan diedarkan melalui proses rundingan awam pada hujung bulan Oktober 2024. Proses rundingan awam ini akan berjalan selama 14 hari untuk mendapatkan maklum balas daripada pemegang taruh dan juga pihak-pihak berkepentingan. Pihak penyedia perkhidmatan serta sedia maklum berkenaan penguatkuasaan kerangka pelesenan di bawah Akta 588 pada 1 hari bulan Januari 2025. Pada masa ini, MCMC juga sedang meneruskan sesi libat urus bersama penyedia perkhidmatan di mana fokus utama adalah untuk memberikan penjelasan berkenaan keperluan-keperluan pematuhan di bawah Akta 588 serta proses permohonan lesen ASP Kelas C. Sekian jawapan saya. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Persilakan Yang Berhormat Hitam soalan tambahan. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Kita sedia maklum bahawa hanya platform media sosial dan perkhidmatan pesanan internet yang mempunyai 8 juta pengguna berdaftar di Malaysia sahaja tertaluk pada memohon lesen di bawah Akta 588. Dan ini adalah sebagai kerangka kawal selia baru demi penggunaan internet yang selamat untuk kanak-kanak. Itu seperti mana yang diterangkan oleh Timbalan Menteri.
Ini bermakna hanya platform media sosial yang mainstream sahaja untuk tertakluk di bawah kerangka ini. Namun, kita sedia maklum bahawa kecanggihan dan kepantasan teknologi pelbagai jenis media sosial telah dibangunkan yang tak sampai pun yang digunakan oleh generasi Gen Z, tetapi lebih terpengaruh. Mereka lebih terpengaruh, tapi kurang dari 8 juta. Soalan saya, bagaimana kerajaan dapat mengawal kewujudan lambakan platform sosial media ini yang mungkin pengikutnya tak ramai, tak sampai 8 juta, dan di mana jenayah internet mungkin lebih sukar dikawal? Adakah kerajaan akan menutup platform ini? Dan kita dalam keadaan untuk merangka dan peringkat awal. Di setengah negara, mereka sudah ada memperkenalkan sijil identiti kepada pengguna di mana sebagai pengesahan laman internet ni mengenai isu penipuan dan talian seperti mana yang Muhammad terangkan. Apakah kita sebagai pengguna internet di Malaysia juga akan menuju ke arah ini? Ada setengah-setengah negara telah buat. Adakah melalui pelesenan media sosial ini akan menyaksikan syarikat media boleh mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan pengesahan identiti melalui kad pengenalan yang akhirnya mendapatkan maklumat peribadi kita kepada pihak ketiga. Apa pendirian tegas daripada kementerian? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sila jawab. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Pertama, memang kita akui bahawa ada banyak lagi platform media sosial di mana penggunanya adalah kurang daripada 8 juta orang. Dan apabila kementerian menetapkan 8 juta sebagai threshold, kami juga faham bahawa sebenarnya threshold ini bukan sangat-sangat tinggi. Kerana kalau kita rujuk kepada UK ataupun Indonesia ataupun India, threshold mereka sebenarnya jauh lebih rendah. Adalah 5 juta dan 7 juta masing-masing. Jadi 8 juta untuk satu threshold yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia sebenarnya tak sangat-sangat tinggi, tetapi kajian kami mendapati bahawa kebanyakan jenayah cyber ini berlaku di platform-platform yang sangat-sangat popular sepertilah Facebook, sepertilah WhatsApp, sepertilah Telegram. Sebab itu kita nak fokus kepada platform-platform yang mempunyai 8 juta pengguna ke atas ini dan kita nak nampak dan nak tengok apa keberkesanan mekanisme yang diguna pakai yang akan bermula pada tahun depan. Selepas itu, kalau kita rasa dan setuju bahawa dan dapat sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini bahawa pelesenan ini adalah adil, adalah berkesan, jadi barulah kami akan timbang bahawa perlu tak kita perluas lagi pelesenan ini kepada platform-platform yang lain. Kedua, tentang cadangan bagaimana kita nak buat pengesahan identiti hasil dalam laman di dunia cyber ini. Pertama, kami perlu akui bahawa dia ada beberapa cara untuk dilaksanakan. Pertama adalah platform. Platform kami buka akaun kat Meta, kat Facebook ataupun kita buka akaun kat TikTok. Kalau platform tidak mewajibkan dokumen identiti sebagailah dokumen compulsory, mandatory. Jadi bukan sangat senang untuk kerajaan untuklah memasukkan syarat itu sebagai syarat wajib. Jadi ini hanya mungkin boleh berlaku selepaslah kita ada satu pelesenan dan kita masukkan dalam kod tata laku. Tetapi ini bukan hasrat kerajaan pada peringkat ini. Kerana hasrat kami adalah kita tengok negara-negara yang lain sepertilah UK, sepertilah Singapura, sepertilah EU. Mereka UK sedanglah untuklah hasilkan mereka punya kod industri. Tetapi untuk Singapura, untuk EU mereka sudah ada kod industri. Jadi kita nak mencontohi negara-negara ini dan tengok keberkesanan dia. Tetapi untuk selepas itu, sama ada untuk mewujudkan satu dunia cyber yang lebih selamat, kita nak wajibkan pengesahan identiti. Saya rasa ini perlulah perbincangan yang lebih terperinci. Terima kasih Datuk Speaker. Silakan Yang Berhormat Tasik Lugo. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Terima kasih Hari Hitam atas soalan ditanya. Selaku Ketua Portfolio Komunikasi bagi ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, saya berbincang dengan rakan-rakan dalam portfolio kami. Dan kami menyokong usaha pihak kerajaan untuk memastikan internet menjadi lebih selamat untuk digunakan oleh rakyat Malaysia. Tapi saya yakin di pihak Yang Berhormat Menteri pun mengadakan engagement dengan NGO-NGO di luar sana. Dan satu kebimbangan yang sering disuarakan ialah bagaimana untuk memastikan penguatkuasaan peraturan ini atau proses pelesenan ini tidak mengekang kebebasan bersuara akhirnya. Jadi dalam konteks itu, Yang Berhormat Menteri Yang Dipertua, saya nak bertanya kepada pihak kerajaan, apakah jaminan yang boleh diberikan
oleh Yang Berhormat Menteri bahawa setelah diadakan skim pelesenan ini, maka penguatkuasaannya tidak akan berlaku secara berat sebelah atau mengekang kebebasan bersuara, terutama kami di pihak Perikatan Nasional. Yang kedua, adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa jika kita nak meneruskan langkah pelesenan ini, maka mungkin lebih baik sekiranya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia digerakkan ke arah menjadi sebuah badan yang benar-benar bebas, seperti mana yang sering dihujahkan mengenai SPR, SPRM dan sebagainya. Mungkin SKMM juga perlu jadikan sebuah badan yang bebas agar tidak terkongkong dengan agenda politik mana-mana pihak mentadbir dalam kerajaan. Dan yang ketiga, saya mohon perkara-perkara yang besar yang hendak diperkenalkan oleh pihak kementerian, seboleh-bolehnya gunakanlah juga platform JKPK yang ada dalam parlimen ini. Pihak Kementerian Komunikasi agak kurang. Saya sebagai salah seorang ahlinya, Hitam pun ahlinya. Saya rasa pihak Kementerian Komunikasi agak kurang menggunakan platform JKPK untuk mendapatkan input daripada kami dengan cara yang lebih teliti. Tadi disebut mengenai kod tata laku yang nak diperkenalkan. Alangkah baiknya kalau ini dibawa ke JKPK dulu sebelum dibawa diperkenalkan menjadi satu peraturan, dan lain-lain juga peraturan-peraturan besar yang nak diperkenalkan oleh pihak kementerian. Terima kasih Yang Betul. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat atas cadangan tersebut. Selepaslah draft tata laku itu siap sedia, tidak ada masalah untuk kita bawa MCMC untuklah bagi talimat kepada ahli-ahli yang berhormat yang duduk dalamlah jawatan kuasa tersebut. Dan untuk maklumat yang berhormat, sejak Januari, 1 hari bulan Januari 2022 sampailah September tahun ini, kita nampak bahawa kandungan sebenarnya yang telah diturunkan ataslah permintaan MCMC, 60% adalah kandungan berkaitan tentang perjudian dan penipuan. Kandungan-kandungan tentang penipuan adalah 22%. Ahli-ahli yang berhormat, bukan kementerian ataupun MCMC tak buat engagement dengan platform provider. Selepaslah YB Menteri dan saya dilantik sebagai Menteri dan Timbalan Menteri, kami telah buat perjumpaan dengan platform provider ini sebanyak 22 kali. Tetapi apa yang kita nampak adalah memang kita buat selepaslah kita mengadu kepada mereka tentang posting kandungan tentanglah perjudian. Dalam 3 hari semua diturunkan. Tetapi selepas 2 minggu, kandungan tersebut sedemikian wujud lagi, naikkan lagi, dan banyak lagi orang telah menjadilah mangsa oleh sebab penipuan dalam tarian. Kalau rujuk kepada statistik yang dikemukakan oleh PDRM, kerugian sebanyak 1.6 bilion ringgit telah berlaku dalam tempoh masa 19 bulan. Tahun lalu sejaklah Julai tahun ini sahaja. Dan oleh sebab itu kita rasa sudah sampai masa untuk kita memastikan platform dipertanggungjawab ataslah kandungan-kandungan yang tidak selamat ini. Kerana apabila kita nampak posting tentang penipuan yang mengguna pakai orang-orang makmuka ataupun nama orang-orang terkena, sepertilah Datuk Lee Chong Wei, sepertilah Khairul Aming, sepertilah mantan punya DG Kesihatan Tan Sri Noh Hisam. Sebenarnya posting itu adalah sponsored post. Apa maksudnya? Ada orang yang bayar Meta untuk pushkan post tersebut kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Dan mereka, kalau mereka nampak profit, mereka dah dapat keuntungan daripada advertisement, saya rasa mereka juga ada satu tanggungjawab untuk pastikan kandungan dalam posting tersebut adalah tepat, adalah benar dan bukanlah sebenarnya kerja-kerja oleh sesama. Jadi saya harap bahawa usaha ini bolehlah dapat sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat. Kami terbuka untuk menerima apa-apa cadangan ataupun maklum balas daripada ahli-ahli yang berhormat. Dan MCMC dan kementerian siap sedia untuklah bagilah briefing kepada Parliamentary Select Committee atas isu ini juga. Terima kasih ahli yang berhormat.